Okey, hai semua. So, hari ni kita nak jawab soalan linear programming ataupun pengatur syarat linear. So, ramailah yang hilang ingatan dekat tajuk ni sebab jarang buat. Okay, however, kita kena prepare for the worst lah kan. Katalah you ada cukup masa nanti, masa SPM next year. So, you boleh pilih lah untuk buat extra dekat soalan nombor 13 ni, linear programming. Okay, this one actually involving dengan graph paper. Okay, which means you kena buat drawing of the graph. But don't worry, you graph semuanya involve dengan a straight line. Okay, dia punya pattern of the question is dia akan bagi satu situation, okay, and then dia bagikan list of inequalities dalam bentuk ayat. You kena createkan dia punya inequalities, and then daripada situ you kena graphs, okay, untuk the straight line tu, and then you kena shadekan region yang satisfy all the condition yang tadi tu. Okay, and then dekat C part tu will be adalah dia punya soalan-soalan dia. Okay, so jom kita buat dululah. At least you dah boleh score 6 markah nak tulis inequalities, buat graph, at least dapat 6 dah dekat awal-awal ni kan. Awal-awal ni dah boleh ngam dah 3. Okay, jom Okay, let's say you ada, dia kata macam ni, a shopkeeper buys X sandals. Okay, ada, you tahu yang X is sandal. Okay, X tu sandal. Kan, you kena faham tu. Sandal tu X. And then Y is slippers. Okay. Dia kata buy X sandals and Y slippers. So, that Y is quantity lah. Ada X buah sandal, Y buah slipper. So, the price of a sandal and a slipper is RM5 and RM10 respectively, masing-masing. Meaning that, price untuk a sandal is RM5 and price of a slipper is RM10. Itu maksud dia respectively, masing-masing. Okay, sepasang. Okay, sepasang sandal RM5 dan sepasang harga slipper is RM10. So, kalau dia kata macam ni pembelian, dia kata barangan tersebut, dia kata adalah berdasarkan kepada kekangan berikut. So, dia bagi situation lah mengikut constraint. So, dia bagilah 1, 2, 3 kat sini. Okay, constraint number 1, dia kata the shopkeeper invest at most RM800 kan. Dia bagilah nombor 2, nombor 3. So, dekat soalan A ni, dia kata write 3 inequalities other than X greater or equal than 0 and Y greater or equal than 0 that satisfy all the above constraint. So, sebenarnya dalam situasi U ni ada 5 constraint. 1, 2, 3 dengan X greater or equal than 0 dan Y greater or equal than 0. Sebab tu nanti you punya graph, okay, dia tak main dengan X yang belah kiri, X negatif ataupun Y negatif. Because of this condition, mana ada bilangan sandal dengan slipper main dengan negatif, betul tak? Okay. So, untuk dapat 3 mark ni sebenarnya, you kena tulis inequalities yang betul. Setiap satu tu 1 markah. Dia kata the shopkeeper invest at most RM800. So, kalau shopkeeper tu kan, dia beli X sandal Y slippers, dan you tahu harga satu sandal RM5, harga satu slipper Y. Kalau satu pasang X sandal tu, satu pasang sandal RM5, maksudnya you kena bayar 5X for sandal. Okay, 5X yang you kena bayar for sandal. Lepas tu, untuk slipper, you kena bayar 10 darab Y. Setuju tak? Sebab you ada Y buah slipper, sebuah berharga RM10, meaning that when you have Y slippers, you have to pay 10Y. And then you buy both, kan? Shopkeeper tu dia buy both, so you kena add lah benda ni. So you kena beli 5X plus 10Y, dan pembelian you ni dia kata sebanyak-banyaknya is RM800. Meaning that dia mesti less than 800 tapi boleh equal. Itu masuk at most. Okay, yang tak ada equal is untuk kalau dia kata besar, melebihi, greater je lah. Kalau dia kata kurang, kurang je lah, tak adalah equal tu. So, kalau at most ke, at least ke, yang itu kena ada equal. Okay, so settle number 1. Ni jawab ni dekat test pad lah ya. You buat 1 apa, okay, lepas tu 2 apa. 2 ni untuk yang number 2 lah, ni number 2. So, number 2 answer dia kata the ratio of the number of sandals to the number of slippers is 2/7 or more. Okay, ratio number of sandal. Tadi number of sandal is X kan? Ratio you tahu dia adalah ratio. Okay, Y sandal to slipper. Okay, equal tu, bukan equal dia akan guna inequality. Dia kata 2/7 or more. Maksudnya lebih atau sama dengan 2/7. Ni tanda dia. Tapi
Kalau ratio tu you dah belajar masa you lower form. Ratio sebenarnya per. So bila per, dia akan jadi X per Y lebih besar atau sama dengan 2/7. Kita tak akan biarkan dia macam ni. You boleh cross multiply dia. So you ada Y kan, Y dia dah jadi belah sana tau. Y dah berada pada belah kanan. So dia akan menjadi Y kecil atau sama dengan Y less than or equal than 7 ke sana 7x. So dia jadi 7x/2 kan. So you ada Y less or equal than 7/2x. Okay, ni yang kedua. Kenapa saya ambil Y sebagai subjek? Sebab senang macam ni. Ingat balik, yang ini pun sama macam maths. Macam kalau dalam maths kita dah discuss pun, kalau kita nak shade region yang satisfy all the inequalities, Y must be subject. Means Y mesti on the left side and Y is positive. Barulah yang kalau simbol dia greater, the region is above. Okay, above the straight line. Kalau less, the region below the straight line. Mesti Y tu belah kiri and positive. That's why kita arrange back, dia jadi Y less or equal than 7/2x. Okay, ni yang kedua. So dah dapat satu markah, satu markah. Lepas tu dia kata the number of sandal is at most twice the number of slipper. Okay, number 3 pula Number 3. Okay, number 3. Saya kata number of sandal is at most twice the number of slipper. Sandal tadi apa sandal? X kan? X. Sekejap sempit pula rasa. Okay, number 3 ni. Okay, number 3 dia kata number of sandal is X. Dia kata at most, sebanyak-banyaknya 2 kali number of slipper tu Y. So sebanyak-banyaknya. So you takkan lebih dari dia. Kurang, mesti kurang tapi boleh sama. So you simbolkan dia sebagai X less or equal than 2Y. Itulah nombor 3. Jom kita check sama tak sama. Tapi sebab tadi saya kata kalau kita nak mengelakkan kesilapan that you shadekan tu silap. Okay, so you kena letak Y tu subject. So saya tukar, saya swapkan dia. So 2Y, saya rewrite dia menjadi 2Y greater or equal than X. Dia jadi macam tu. Okay, so tak kisahlah you nak buat 2Y lebih besar atau sama dengan X, ataupun you nak buat Y subject. Tapi macam ni pun dah okay. Dah dapat 3 markah kat situ. So dia kata using a scale of 2 cm to 20 items on both axes. Okay, construct and shade the region R which satisfies all the constraint. Masa ni yang you nak score lagi 3 tu. Okay, ni ada ketah graf dekat belah kanan ni. So buat 2 cm 20 20 20. Prepare macam tu. Dia tak kisahlah you nak buat kat hujung-hujung macam ni ke tak ke. Nak buat hujung pun tak ada masalah, kat sini 0. So you start lah dengan 20. Sebab 2 cm 20 kan. So 20 40 60 80 100. Tak tahu sampai mana ni. Adakah kita akan macam guna semua ke atau tidak? Tak sure. Bubuh je dah 2. Ini X which is sandals. Dia kata yang Y pun 20. So bubuh sini. Label lah. 246 8 100 30. Okay, you label lah kan. Okay, cara dia untuk you buatkan straight line itu. Okay, so you dah ada the first inequalities. 5x tambah 10y kurang atau sama dengan 800. So untuk straight line pertama, you akan ada 5x tambah 10y sama dengan 800. Okay, 5x tambah 10y sama dengan 800. Ni nak buat straight line. Okay, nak senang cerita, okay, you boleh ambil 2 points, at least 2 points. Tapi saya pesan jangan rapat-rapat sebab takut terkehil kat hujung. So you cari point yang jauh-jauh. Nak senang kita boleh ambil kalau x0 lah. Kalau x0 kan, sini 0. x0 dia akan dapat y sama dengan 80. So you mark 0 80 kat sini. Lepas tu the second one you cari y0. Nak senang lah y0. Tapi tak semestinya macam tu. Ada case dia tak boleh cari x-intercept, y-intercept, dia tak ngam. Yang itu boleh pilih mana-mana je. So kalau this one, kalau y is 0, x akan jadi 800 bahagi 5. 160. Okay. So kalau kalau y dia 0, kan? Kalau y dia 0, x akan jadi 160. So you mark dekat 160 0. So you ambil ruler, you gariskan. Jap, nak buat dotted atau solid, it depends on. Kalau ada equal mesti solid.
Kalau tak ada, buat dotted. You pun buat lah. Kecilkan, cung buat. Ni pakai ruler lah ya. Ni saya bagi awak panduan je macam nak buat. Okay, lepas tu, you terus buat arrow. Kalau dia kata inequalities tu dia kata kurang, so maksudnya dia region belah bawah. Next one, yang kedua Okay, settle yang pertama ni. Yang kedua adalah line y equal to 7/2x. Okay, ingat yang tanda inequalities tu menunjukkan region dia atas ke bawah. So, nak buat straight line equal je lah. Jadi, y equal to 7/2x. Okay, nak senang ambil x0. Bila x0 ni 0, y akan jadi 0. Lagi, you tak boleh ambil y0 pula lah kan. Nanti value yang sama. You ambil je apa-apa value yang senang nak kira. Katalah saya ambil 100. X100 kan. Kalau X100 dia akan dapat 7/100 ni y kan. Ni 50, 1, ni 50, dia 3 alamak, OMG tak dapat. Bila tak dapat, hampa janganlah pergi nangis-nangis pula. Tak ada pun. Okay, kalau tak ada, carilah yang bawah lagi. Maksudnya jangan ambil X100. Ambil bawah lagi. Okay, yang ada dalam tu. So, let's say saya ambil 40 ya. Saya ambil 40. So, your x kalau 40, yang ni akan jadi 20. So, 140. So, 40. 140 kat sini. Okay, lepas Tengok dia punya sign tu. Sebab dia kata equal, less or equal. So, solid line juga. So, you akan connectkan these 2 points ni. Kecil-kecil. Gula-gula tau. Hodoh lah pula kan. Okay. Yang ni hodoh lah pula. Tapi tak apalah. Lebih kurang gitulah ya. Hodoh pula tebal sangat. You sepatutnya buat lawa-lawa lah. You pakai ruler. Saya ni tak ada ruler kat sini. Macam tu. Lepas tu, you tengok dia kurang kan. Bila kurang dia ke bawah. Macam ni. Kalau line tu macam ni ke bawah. Ni ke atas. Kalau line macam ni ke atas. Ni ke bawah. Kalau line lurus ni, x equal, kanan besar, kiri kecil. Kalau horizontal, atas besar, bawah kecil. So, yang ini ni kena tahu. Alright. So, dia kata tadi bawah kurang kan? So, bawah kat situ. Alright. So, bawah kan macam, kau rasa kan tengok dua-dua ni macam, tak engam lah. Saya pun macam, So, sebenarnya bawah tu boleh jadi bawah sini jugalah. So, nampak tak? Kalau yang atas ni, dia macam tak engam dengan yang ni kan? Dia macam, dia jadi tak combine. Tak combine kat situ. So, yang ini kita boleh avoid lah. Okay, kita abaikan lah. Dia tak engam kat sini. So, kita bawah ke situ lah. Okay, lepas tu, yang ketiga the third one. Yang ketiga the third one tu, dia kata 2y equal to x. So, 2y equal to x. Kita ambil lah 2 point juga. So, boleh ambil 0, 0. Okay, lagi satu apa-apa je yang senang. Okay, contoh. Kalau you ambil, katalah ambil 100. X is 100. Kalau x is 100, maksudnya 2y equal to 100. Y equal to 100 over 2 is 50. So, your point will be 100 dengan 50. So, mark kan? 100 dengan 50. Yang ni lah. Betul tak? 50 dekat sini. Okay. So, ambil. Yang ni sebenarnya tadi dotted ke solid? Solid juga because ada equal. Dekat sini ada equal. Nampak? So, solid line. Ambil ruler. You sambungkan kecil. So, dia kata greater kan? So, greater belah atas. Okay. Yang arrow-arrow ni sebenarnya untuk you buat je lah. Soft-soft kan? So, you nampak tak dia tumpuan dia dekat mana? Sebab tadi termasuk yang ini greater equal than 0. Y equal to. Maksudnya, dia ke atas dan ke sini. So, sebenarnya memang region ni lah. So, you pun shadekan dia. Sebenarnya saya kata jangan jadi artis. You shadekan guna ruler. And then you label dengan R. Bila nak habis? Sabar. Nampak? Label dengan R. Dah siap. Dapatlah 6 markah. Ni macam skema kan? Sama sejibun. Okay. Dia kata, yang C1 dia kata, gunakan graf yang you bina tadi tu. Dia kata, C1 carikan maksimum slipper kalau sandal tu 40. Okay, sandal tadi, you tahu sandal adalah X. So, kalau X 40, kan? Sandal 40. Maksudnya X 40, dia kata, maximum number of slippers. Y max berapa? Y max dia kata. So, you tengok pada graf you. Okay, graf you tadi. Bila X dia 40, you pun gariskan X 40. X slipper kan? Sorry. X apa tadi? X adalah sandal. Dia kata kalau X tu 40. Okay. X 40 kat situ. Ni X 40. Okay. Dia ada 3 kemungkinan soalan. Kalau dia kata when X is 40, cari maximum number of slipper, you akan ambil yang paling maksimum. Maksudnya yang paling atas. Okay, dia soalan ni
bila ada certain cases, dia kena melihat kepada shaded region itu. Di situ, di dalam shaded region itulah yang satisfy constraint itu. Kita punya cerita kita semuanya dekat dalam shaded region. You jangan ambil region luar, okay? Tapi yang ni tak berapa nampak sebab saya tak guna ruler, so dia tak tepat. So saya guna dekat skema. Boleh ya? Saya guna graph dekat skema. Okay, sekejap. Okay, sekejap. Saya guna yang ini dulu. Maksudnya saya bagi awak idea that kemungkinan soalan akan tanya maximum number of slipper. So you akan ambil yang paling atas yang dia intersect dengan region tu. You akan baca, you akan ceng baca kat sini. Tapi ingat bacaan itu mestilah integer. Okay, kalau dia tak dapat integer, you pergi bawah sikit supaya dia dapat integer yang paling maksimum. Sebab slipper kan dengan sandal mana boleh point, betul tak? Okay, kalau dia tanya minimum, you ambil yang intersection paling bawah ni. You pun kecing baca. Okay, kemungkinan yang ketiga adalah dia tanya range. Dia kata range untuk slipper when the sandal tu 40. Range bermaksud nilai yang you dapat tadi. Contoh nilai yang paling minimum is A. Okay, nilai yang paling maksimum is B. So untuk range untuk Y, you akan dapat macam ni. Okay, dia besar daripada yang minimum tetapi kurang daripada yang maksimum. Tapi sebab kedua-dua line ini, intersection dia adalah dengan solid line, you buat equal. Yang ini pun solid line, maka equal. Kalau dekat bawah ni adalah dotted, so equal tak ada. Equal sini tak ada. Kalau ini adalah dotted, maka ini pun tak ada. Tapi since dua-dua itu intersectionnya dengan solid line, maka ada equal. Nampak tak cerita dia? Ini kalau dia tanya range. So boleh faham cerita dia? Minimum, maximum and range. So untuk kes ini dia tanya maximum, jadi hanya baca paling atas. Okay. So kita tengok skema Alah, skema pun macam gini tak nampak lah. So hampa baca lah graf masing-masing lah. Maksudnya you ambil X 40 tadi, you pun buat lah kan. You buat lah garisan kat sini kan. Baca lah, hampa baca lah ni 40 ni. You baca paling minimum berapa. So ya ke betul? Y maksimum atas lah. Y silap ni bawah ni minimum. So hampa baca paling atas lah kan. Baca kecing-kecing berapa. Oh, kebetulan dia punya dekat 60. So ni jawapan dia 60. Okay, lepas tu untuk jawab soalan yang macam ni, yang dia kata, ini yang main dengan yang saya kata optimum line tu. So dia kata maximum profit that can be obtained if the shopkeeper sell a sandal for RM8 and slipper for RM15. So you kena buat equation untuk profit. Okay, keuntungan. Profit, you kena buat profit dulu. Profit you dapat kalau you jual sandal RM8. Masalahnya, kau beli tadi sandal tu harga dia berapa? RM5 kan? Jadi bila you jual RM8, your profit will be RM3 lah untuk sandal. So you punya profit is RM3 per unit. You punya sandal tadi X kan? So kalau sebuah slipper you untung RM3, so you profit akan jadi 3 darab X. Okay, you tambah dengan profit untuk slipper. You beli RM10, you jual RM15, so profit will be 5 lah. So 5Y. 5 darab bilangan slipper. So ini equation untuk you punya profit. So in order tu nak cari maximum profit, okay, dia ada minimum maximum tau. So yang ini kena buat optimum line. Optimum line ni saya kata you kena carikan equation dalam bentuk Y. You jadikan Y sebagai subjek, so you ada 5Y sama dengan K tolak 3X. So Y adalah K per 5 tolak 3 per 5X. Ni Y equal to MS pasti lah. Equation of the straight line. Jadi yang you perlu tengok dia punya M. M dia. Ni M dia. Okay, you tengok M dia. Tapi kita akan ignore sign yang negatif itu. Okay, kita akan ambil je. You tahu kan, you nak cari gradient kecerunan. Formula dia adalah negative Y intercept over X intercept. So sebenarnya 3 atas ni menunjukkan Y intercept. Okay, pintasan Y. 5 bawah ni menunjukkan pintasan X. Dan sebenarnya nilai-nilai ini, benda saya eja ni, boleh lah. Okay, nilai-nilai ini sebenarnya adalah nisbah, ratio. Okay, maksudnya 3/5 itu nisbah untuk kecerunan.
So dia boleh diganda-gandakan atau dikecil-kecilkan. Yang ini memang paling kecil lah, simplest one. So boleh berganda. You boleh buat darab 10, darab 20. Maksudnya nilai-nilai yang sesuai untuk you letakkan di dalam graf you. Kalau macam 3 you nak letak untuk Y, 5 untuk X, macam tak nampak. Kan susah nak mark. So you ambil katalah saya ada 3 dengan 5. Katalah you darab dengan 10, let's say 10. So dia akan jadi 30 per 50. Maksudnya Y intercept 30. Ni 30. Sekejap ya, saya tukar color. Okay. Y intercept you 30. X intercept you 50. Ni X intercept you 50. Mana 50 sini? And then you buatkan dotted line. So inilah line yang boleh digerakkan merentasi rantau. Kalau you ke bawah kan, so inilah yang paling minimum lah profit dia, which is RM0 tak ada profit sebab you jual kosong slipper, kosong sandal, betul tak? Okay, so you akan macam you gerakkan line ni kan, you gerakkan dia sampailah dia melepasi rantau. So you cari bucu, kita ada bucu sini, ada 3 bucu sebenarnya. So antara 3 yang ini memang paling minimum lah. So you ambil antara 2 ni, yang mana paling last you jumpa, you gerakkan. So you nampak siapa. Okay, yang ni saya tak nampak sangat lah. So kita buat yang graf betul-betul. Dekat mana tadi? 30 dengan 50 ya. Sekejap. Sebab graf saya tak cantik. 30 dengan 50. So dia last mana ni ya? Kan? Point tu yang you last jumpa. So you baca lah. Sebab ini memang dia tepat kan? 40-80 tepat. Dia ada soalan yang dia tak tepat. So you ambil integer yang belah dalam. Maksudnya region yang dalam dia. Kita ada buat, cuba ingat balik. Okay, so you akan ambil titik dia sebagai 80, 40. Tulis ini je dah dapat 1 markah. And then sebab ini adalah titik maksimum yang dalam rantau, maksudnya you akan ada X 80, Y 40. So nilai ini you akan gantikan ke dalam persamaan profit kita. Berapa tadi jawapan dia? 80, 40 Okay, ini persamaan profit kita. Profit kita tadi kan? Yang ni. So untuk mendapatkan profit yang maksimum, kita akan menggunakan titik 80, 40. So kita gunakanlah tadi 3 darab 80 tambah 5 darab 40Y dia. Dapatlah RM440. Inilah keuntungan maksimum untuk cerita slipper and sandal kita. Itu je lah bendanya. Kalau dikata keuntungan minimum, you akan ambil titik mula-mula paling bawah, which is kosong lah, tak ada. Okay, itulah dia. So saya harap dengan panduan ini you boleh selesaikan soalan linear programming untuk Terengganu 2019. Dah.